Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar? Cikgu doakan semuanya sihat. Baik, hari ini cikgu akan mula mengajar awak sains menggantikan cikgu Aida yang telah berpindah sekolah. Okey, biar cikgu perkenalkan diri cikgu dulu. Nama cikgu ialah Cikgu Jawiyah. Okey, untuk sains pada kali ini kita akan masuk tajuk unit 7, tajuk ketumpatan. Murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 79 hingga 84. Okey, jom. Okey murid-murid, objektif pembelajaran kita hari ini ialah kita ingin melihat objek ataupun bahan yang tumpat atau kurang tumpat daripada air. Apa itu lebih tumpat? Apa itu kurang tumpat? Jom kita belajar bersama-sama. Cikgu percaya awak semua pernah belajar sebelum ini dan pernah dengar perkataan tenggelam dan juga timbul. Tenggelam maksudnya objek itu berada di dalam air. Kita tak nampak. Tetapi timbul pula maksudnya objek itu kita boleh nampak kelihatan di atas air. Dia terapung di atas air. Kalau tenggelam dia maksudnya dia masuk ke dalam air. Okey murid-murid, sekarang mari kita buat satu uji kaji menguji objek timbul dan juga objek tenggelam. Bahan-bahan dan alat yang kita perlukan ialah sebuah akuarium kecil yang berisi dengan air. Kita ingin menguji objek-objek seperti duit shilling, bola pingpong, guli, sabun, gabus dan span. Okey, mari kita uji objek yang pertama iaitu duit shilling. Adakah duit shilling ini tenggelam ataupun timbul? Mari kita lihat. Ya, betul. Duit shilling itu tenggelam. Okey, mari pula kita uji bola pingpong. Apabila kita masukkan ke dalam akuarium, kita akan dapati bola pingpong timbul. Okey, kita tandakan timbul. Baik, guli. Apabila kita masukkan ke dalam akuarium, guli ini akan tenggelam. Betul. Manakala sabun, apabila kita masukkan ke dalam akuarium, kita dapat perhatikan sabun itu tenggelam. Okey, sekarang kita uji gabus. Okey, gabus selalu digunakan untuk menutup botol. Okey, apabila kita masukkan ke dalam akuarium ini, adakah ianya akan tenggelam ataupun timbul? Mari kita lihat. Kita akan perhatikan gabus ini timbul. Manakala span. Span ini apabila kita masukkan, apa yang kita dapat perhatikan? Kita akan perhatikan bahawa span itu timbul. Okey, jadi berdasarkan aktiviti ini, apakah objek yang timbul? Ya, betul. Objek yang timbul ialah bola pingpong, gabus dan juga span. Apakah objek yang tenggelam? Objek yang tenggelam di sini ialah guli, duit shilling dan sabun. Okey. Timbul persoalan, mengapa objek boleh timbul dan boleh tenggelam? Mengapa? Okey, di sinilah kita akan belajar bahawa objek yang timbul ini kita panggil sebagai kurang tumpat daripada air. Manakala objek yang tenggelam ini kita katakan ianya lebih tumpat daripada air. Okey? Pembelajaran kita. Okey, timbul atau tenggelam sesuatu objek itu adalah berkait dengan ketumpatan objek itu terhadap ketumpatan air. Maksudnya kita buat perbandingan ketumpatan sesuatu objek dengan ketumpatan air. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, span ini ada rongga udara. Manakala sabun tiada rongga udara. Apa akan berlaku apabila kita masukkan ke dalam air? Apabila kita masukkan span dan sabun itu ke dalam akuarium yang berisi dengan air, kita akan dapati span timbul, manakala sabun akan tenggelam. Okey, seperti yang cikgu katakan tadi, objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul, manakala objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam.
Semua, kita teruskan lagi dengan menyiasat mengapa kayu balak timbul di permukaan air tetapi gelang getah tenggelam di dalam air. Sedangkan kayu balak ni besar. Lebih besar daripada gelang getah. Gelang getah tu kecil je kan? Tetapi kenapa kayu balak yang besar ni boleh timbul tetapi getah yang kecil ni boleh tenggelam? Seperti yang kita dah belajar tadi, kita kaitkan dengan tajuk kita iaitu ketumpatan. Objek yang timbul, kita panggil dia sebagai kurang tumpat. Kayu balak timbul kerana kayu balak kurang tumpat daripada air. Manakala objek yang tenggelam, kita katakan ianya lebih tumpat. Gelang getah tenggelam kerana gelang getah lebih tumpat daripada air. Semua, baik. Mari kita teruskan pembelajaran kita tentang ketumpatan. Boleh tak kita tambahkan ketumpatan air? Kalau pada asalnya anggur ini tenggelam, boleh tak kita tambah ketumpatan air dan menjadikan anggur itu timbul, terapung? Jom. Semua. Apabila kita tambahkan garam ke dalam air yang berisi anggur ini, kemudian kita adukkan dia, kita akan dapati anggur itu akan timbul. Padahal pada asalnya buah anggur itu tenggelam, betul tak? Tapi bila kita tambah ketumpatan air, buah anggur ini akan timbul. Maka air boleh menjadi lebih tumpat apabila garam ditambah. Okey, boleh tak kalau kita gantikan garam itu dengan gula? Jom kita tengok penyiasatan ini. Mari kita teruskan uji kaji berkaitan dengan mengubah ketumpatan air. Boleh tak kita nak apungkan lubak yang tenggelam ini? Okey. Kalau kita dapat lihat gambar itu ataupun dalam video ini, okey, lubak itu tenggelam. Okey, kenapa lubak itu tenggelam? Kerana lubak lebih tumpat daripada air. Okey, kemudian cikgu tambahkan garam pada gelas yang kedua. Okey, kita akan dapati lubak itu apa? Kelihatan timbul. Okey. Dan kita lihat apa yang berlaku kepada cawan yang ketiga ini. Cikgu tambahkan gula dan cikgu aduk-adukkan. Okey, apa yang berlaku ialah kita akan dapati lubak di dalam gelas yang ketiga pun timbul selepas kita tambahkan gula. Okey, mengapa? Mengapa ini asalnya tadi cawan yang tadi tu asalnya lubak itu tenggelam kan? Okey, mengapa pada cawan yang kedua dan ketiga ini tiba-tiba lubak ini boleh menjadi timbul? Kerana ketumpatan air telah bertambah. Kita telah tambahkan garam dan juga gula tadi. Jadi ketumpatan air bertambah, maka lubak itu akan berubah ketumpatannya menjadi kurang. Jadi lubak akan timbul. Lubak akan menjadi kurang tumpat daripada air. Okey, kita boleh lihat di situ. Lubak itu timbul. Okey, apakah kegunaan ketumpatan ini dalam kehidupan? Okey, kita boleh lihat di dalam gambar ini. Okey, ada kapal dan juga sauh. Okey, kapal dan sauh dibuat daripada besi. Dua-dua daripada besi. Okey, ini sauh ya dan ini kapal. Tetapi mengapa kapal timbul tetapi sauh tenggelam? Mengapa? Kerana seperti yang kita dah belajar tadi, kerana kapal kurang tumpat daripada air. Manakala sauh lebih tumpat daripada air. Aplikasi ketumpatan dalam kehidupan boleh dilihat pada jaket keselamatan perenang. Okey, kerana jaket keselamatan ini diperbuat daripada gabus dan juga span. Jadi, ianya akan membantu kita timbul di permukaan air.
Kita juga boleh lihat aplikasi ketumpatan dalam penternakan. Okey, kita boleh lihat sangkar-sangkar ini diapungkan dengan menggunakan tong air. Okey, tong air ini timbul kerana tong air ini kurang tumpat daripada air. Okey semua, mari kita teruskan dengan membuat latihan yang ada di dalam buku aktiviti. Murid-murid boleh buka muka surat 63 dan 64. Okey, baik murid-murid. Pertama sekali, jangan lupa tuliskan tarikh. Baik, seterusnya. Rekodkan pemerhatian di dalam jadual objek yang timbul dan objek yang tenggelam. Ketulan ais, timbul. Ubi kentang, tenggelam. Lilin, timbul. Susu pekat, tenggelam. Gunting, tenggelam. Skru, tenggelam. Kayu aiskrim, timbul. Pensel, timbul. Buah lemon, timbul. Klip kertas, tenggelam. Bola pingpong, timbul. Dan kunci, tenggelam. Baik, soalan kedua, mengapakah objek boleh timbul dan tenggelam? Jawapannya ialah kerana ketumpatan sesuatu objek berbeza-beza. Kerana ketumpatan sesuatu objek berbeza-beza. Soalan yang ketiga, berikan contoh objek lain yang boleh timbul dan yang tenggelam. Okey, murid boleh masukkan jawapan murid di situ. Baik, seterusnya, jangan lupa tuliskan tarikh dan isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Buah apel timbul di permukaan air kerana buah apel kurang tumpat daripada air. Yang kedua, batu tenggelam di dalam air kerana batu lebih tumpat daripada air. Soalan yang ketiga, minyak masak. Lihat pada gambar, minyak masak berada di mana? Di atas. Jadi ianya timbul. Minyak masak timbul di permukaan air kerana minyak masak kurang tumpat daripada air. Baik murid-murid, sebagai latihan pengukuhan, murid-murid bolehlah menjawab kuis dengan menekan link yang diberi di dalam grup WhatsApp kelas. Okey, setelah selesai menjawab, murid-murid boleh menghantar screenshot markah dan hantar ke Google Classroom. Okey, murid-murid, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Maafkan sebarang kekurangan cikgu. Cikgu harapkan semuanya faham dan mendapat manfaat daripada video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.